mesti berlawan. Tak ada benda yang atas dunia ni tidak berlawan, tak ada. Putih lawan dia hitam. Pahit gapo lawan dia? Manis lawan dia tawar. Setiap benda atas dunia ni mesti berlawan. Ada benda yang tak berlawan dia seorang. Namanya Allahu Jalla Jalaluh. Allah satu zat, satu sifat yang wajib al-wujud. Ni tak ada lawan, dia seorang. Karena Allah tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan makhluk. Nak banding tak boleh. Itulah Allah. Dia seorang, tak ada lawan, dia seorang, tidak ada perbandingan. Karena Allah tu yang Maha Kuasa. Lain pada Allah, mesti Allah Taala buat ada lawan. Malaikat lawan dia, syaitan tak lari dia. Sampai ke hari ni pun dua tu duduk berlawan. Ada nak ke Islam, ada tak ke Islam. Ada golongan nak orang mengajar, ada golongan tak ke orang mengajar. Ada satu golongan nak suka pada orang ngaji, golongan benci pada orang ngaji agama. Dia mesti berlawan. Tiap-tiap ni sampai ke kiamat lagu itulah Allah Taala buat. Kalau tak ada lawan, macam mana nak teh iman yang ada dalam diri kita? Kerana ada lawan ni lah Allah Taala uji iman yang ada pada diri kita. Sebab tu dalam ayat lain tu kata yang bermaksud mu berasa masuk surga dah ke dirimu tu, belum lagi dapat ujian daripada aku, kata Allah. Ujian tak sampai lagi ke mu berasa masuk surga dah ke? Kita ni kalau nak banding ujian dengan ulama dulu jauh tikah. Ambil contoh cerita saat ni, Imam Ahmad Ibn Hanbal ni anak murid Imam Syafi'i. Dia mati pada hari Jumaat, pada hari 12 Rabiul Awal, iaitu pada tahun 241 Hijrah, ketika umur 77 tahun. Mati hari Jumaat, 40 hari tu 12 Rabiul Awal. Masya Allah. Imam Hanbali. Oleh kerana akidah dia ni kemah, sehingga orang kata gapo rela dia tetap dia kata bahawa Quran ni qadim, tidak baru. Hukum yang Allah buat turun ni qadim, tidak baru. Maka menyebabkan raja ketika tu zalim, dia ditangkap, dibubuh dalam penjara, disebab dalam penjara. Sehingga disebut dalam kitab bahawa Imam Hanbali ni walaupun disebab, digodel, dipukul, dikatak, pecah habis darah atas belakang ni, dia boleh semaya lagi dalam penjara dalam keadaan sakit itu 300 rakaat semalaman tahajud. Pecah belakang ni godel demo dalam jail. Nah, tapi dia boleh lagi semaya 300 rakaat semalaman. Subhanallah. Kita hok tak sakit gapo nak mai subuh duga. Mai subuh pukul 8. Tak sakit gapo? Tak ada sakit kepala, tak ada sakit belakang, tapi subuh lewat. Dia ni tak dengar sakit lagi, ingat berdarah lagi, boleh sembahyang 300 rakaat semalaman. Ni Imam Hanbali, anak murid pada Imam Syafi'i, mati pada tahun 241 Hijrah, mati pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal, umur ketika tu 77 tahun, disebut dalam kitab. Ini Imam Hanbali. Imam Hanbali ni dia ingat hadis dalam kepala sejuta hadis. Disebut dalam kitab bahawa 6 sitah hadis tu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i tu, Tirmizi, semua tu 6 orang tu anak murid pada Imam Hanbali rahmatullah alaih. Sejuta hadis. Anak murid dia sebut hari matinya Imam Hanbali tu, kitab hok dia karang, kitab hok dia duk ngaji, dia muat sebanyak 12 ekor unta bawa. Kitab Imam Hanbali hok dia hafal, hok dia ngaji, hari dia mati anak murid dia sebut bubuh atas belakang kuda, bubuh atas belakang unta tu 12 ekor unta bawa. Banyak mana kitab? Wallah alam tak tahu. Ni ulama dulu, tapi ulama lah ni ngaji sikit ya. Dah ulama dulu tak kena sakai lah. Nah, ulama lah ni ngaji tak ada sekali etak. Rakyat ulama dulu tak betul, ulama dulu salah. Wal-iyazubillah min zalik. Ni antara tanda kiamat Nabi sebut ialah orang alim di akhir zaman rela mencaci ulama-ulama yang dahulu, menyebabkan ilmu yang dibawa oleh ulama sekarang tidak menjadi keberkatan dalam ilmu, dengan sebab dia duk caci ulama-ulama yang dahulu, ulama yang akidahnya berpegang kuat kepada Allah, sehingga duduk dalam penjara pun tak apalah asalkan dia betul dengan Allah. Manusia nak benci-bencilah, asalkan Allah jangan benci. Imam Hanafi pula, Imam Hanafi 40
4 mazhab ni dia paling tua kali. Tak, Imam Hanafi. Imam Hanafi mati dalam jarah. Kerana akidah juga. Kerana nak bawa akidah perjuangan ahli sunnah wal jamaah. Rela di penjara, mati dalam jarah. Hari dia mati tu raja suruh bawa satu air, diberi minum air. Ya, dibunuh racun dalam tu. Disebut dalam kitab, ketika hari nak matinya Imam Hanafi rahmatullah alaih, hari dia nak mati ni dia daga yang sangat daga. Tak kira mari air gapo pun mesti capah lalu minum. Sebab kita lah terdesak sangat. Air cah minum. Nah, dah tak ada lah dah air. Supaya orang kena ketik kau tebuan. Orang kena ketik tebuan tengah padang, dia tak ada lah benda nak bubuh atas kepala. Tai lembu kokok bubuh atas kepala. Orang tua itu kata orang kena nyakit tebuan ni ambil tai lembu tepek. Siang, insya-Allah. Maknanya benda kita terdesak, bila desak ni tak kira benda tu tarik ke, benda tidak tarik, ambil buah atas kepala. Jadi Imam Hanafi ni oleh kerana dia terdesak sangat, daga sangat, walaupun dia tahu dah dalam air ni orang nak kena dia buah racun, bila minum jadi mati, terpaksa minum juga. Kerana daga, tak boleh buat apa dah. Lalu minum air dibubuh racun dalam tu. Lalu mati dalam jara Imam Hanafi. Lalu orang dalam istana nak susuk berita tu, tetapi dirahsiakan, tetapi akhir sekali Allah Ta'ala bocorkan rahsia itu, kerana orang hujung bubuh air ke dia tu menyesal, tak siwak kerja dah. Benda jahat lagu tu menyebabkan dia heboh berita pada orang ramai. Disebut dalam kitab, hari matinya Imam Hanafi itu, orang semaya mayat dia atas mayat ke kubur sehingga 100,000 orang hadir. Adapun Imam Hambali ramai lagi, disebut dalam kitab sehingga 800,000 orang hadir semaya mayat. Hari matinya Imam Hambali, begitu juga hari matinya Imam Hanafi dalam jara, sehingga mayat dia disemaya oleh 100,000 orang ataupun 50,000 orang. Tuan-tuan rahmati Allah, nak rayaknya oleh kerana keyakinan akidah terhadap Allah ni, dia tak kira gapo jadi pun tetap duduk dengan Allah, walaupun makhluk uci, walaupun makhluk marah. Inilah imam para ulama yang dahulu. Bagaimana kita nak nilai dengan diri kita ni? Allah, tak ada iman sikit habuk nah. Dah lemah sikit gitu semua nah. Tapi kita berasa kita lebih hebat daripada ulama dulu. Inilah jadi katakan rosak manusia di akhir zaman. Rosak. Golongan pertama rosak, Nabi kata ialah orang yang kasih dunia, tak akan puas. Golongan yang keluar yang rosak Nabi sebut ialah orang alim yang ngaji. Ngaji orang alim, dia ada ilmu, dia ada pengetahuan, tapi dia jual ilmu agama kerana dunia. Ni rosak orang alim. Jadi rosak. Pada satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu duduk dalam masjid pada satu hari. Bila dia duduk dalam masjid, dia tanya para sahabat dalam masjid. Sayyidina Umar ni makruflah khalifah yang kedua selepas daripada khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umur Sayyidina Abu Bakar mati 63 tahun, sama dengan umur Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga disebut dalam kitab sirah, ketika hari dia sakit nak mati tu, dia tanya semua anak dia. Sayyidina Abu Bakar ni tanya semua anak dia, hari ni hari gapo kau mek? Tak. Anak dia kata hari ni ayah, hari Sabtu. Tanya pula esok, hari ni hari gapo kau mek? Hari ni hari Ahad. Lusa tanya pula hari gapo kau mek? Hari ni hari Isnin. Bila anak dia sebut hari ni hari Isnin, Sayyidina Abu Bakar kata, kalau boleh aku nak mati hari ni, sebab hari ni lah hari wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihnya hati Sayyidina Abu Bakar ni, kalau boleh bukan sekat hidup yang sayang dengan Nabi, kalau boleh mati pun nak serupa dengan Nabi. Ni dia panggil kan khalifah ni, kawan rapat kita panggil. Kita ni sayang dengan orang tika senang ya, tika susah kita tak sayang dengan orang. Dah. Kita tika senang kita kenal saya, tika susah kita tak kenal saya. Nabi dia sayang dengan Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Abu Bakar sayang dia siang malam susah payah sehingga hari mati pun kalau boleh kata Sayyidina Abu Bakar, ya Allah aku nak mati hari ni juga kalau boleh. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak mati pada hari Isnin, dia mati pada esokan hari, iaitu hari Selasa.